Menurut laporan, mangsa yang merupakan pelajar tingkatan 2 itu dirogoh secara bergila-gila di sebuah rumah kosong yang dipercayai menjadi markas penagih dadah. Kejadian berlaku kira-kira pada jam 7.30 malam pada 20 Mei lalu dan salah seorang mangsa membuat laporan polis pada 26 Mei dan terbukti terdapat kesan koyakan pada kemaluan mangsa. Bagaimanapun, pihak polis masih mencari seorang lagi gadis yang dikatakan turut dirogoh di rumah berkenaan apabila gadis berkenaan gagal untuk tampil membuat laporan polis. Sehubungan dengan itu, orang awam diminta menghubungi balai polis berdekatan jika terdapat sebarang maklumat berhubung kes tersebut. Kejadian berlaku apabila mangsa Izani bin Ghazali yang berusia 43 tahun sedang menunggang motosikal bersendirian sebelum didatangi oleh seorang suspek yang dikenali bersama dengan sekumpulan lelaki yang tidak dikenali dari belakang motosikal. Mangsa yang kemudiannya ditetap beberapa kali oleh suspek sehingga pergelangan tangan kanannya putus sebelum mangsa sempat melarikan diri. Gerakan mencari tangan mangsa yang putus akibat ditetap dengan objek tajam berjaya ditemui oleh pihak berkuasa di tempat kejadian. Mangsa segera dikejarkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian di sini untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pihak polis percaya kes itu bermotifkan dendam namun mangsa enggan mendedahkan perkara tersebut dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Keputusan itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Datuk Ibrahim Ahmad di Pusat Penjumlahan Rasmi PRK di Teluk Intan di Dewan Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib di Teluk Intan. Mah juga bekas ahli Parlimen Teluk Intan selama 2 penggal pada Pilihan Raya Umum ke-10 dan PRU ke-11 memperolehi 20,157 undi berbanding calon DAP Diana Sofia Muhammad Daud 27 tahun yang hanya mendapat 19,919 undi. Terdapat 550 undi rosak. Peratusan keluar undi kali ini juga merosot kepada 66.7% berbanding 80.7% yang dicatatkan pada PRU ke-13 pada tahun lepas. Kerajaan Malaysia sedang merancang dan membuat kajian semula mengenai sistem baru subsidi minyak bagi pengguna petrol dan diesel. Sistem baru subsidi minyak ini akan mula diumumkan kepada rakyat Malaysia pada bulan September ini. Berdasarkan langkah yang diambil oleh kerajaan, sistem baru subsidi minyak ini akan membuatkan Malaysia mendapat penjimatan sebanyak 9.8 bilion ringgit setahun. Melalui sistem ini juga, pengguna-pengguna daripada golongan yang tertentu akan layak menerima subsidi seperti pengguna yang mendapat gaji kurang RM5,000 sebulan layak menerima subsidi tersebut. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, kerajaan kini dalam proses terakhir sebelum ianya diumumkan pada September ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Mulai 1 September ini juga, kenderaan komersial yang layak akan menerima subsidi oleh kerajaan. Manakala pada Oktober dan November pula, kerajaan persendirian yang layak pula akan merasai sistem yang sama yang akan diperkenalkan oleh kerajaan. Welcome to a wonder that is Malaysia. Rich in beauty, culture and diversity. Only in Malaysia can you climb up one of the world's top 20 mountains and go deep into the sea in a matter of days. Malaysia is an exotic land of diversity and culture. It is here that Asia truly comes alive. We have in place a strategic thrust to grow local and international tourism franchises that open up prospects for tourists and tourism partners alike. Above all, we are building a tourism infrastructure that celebrates the Malaysian warmth and hospitality, treating every visitor as guest in our own home with open arms and the best of care. Come and visit Malaysia, a land of sensory amazement and joy, a land that offers vibrant experiences and endless possibilities. Sebanyak 956 syarikat dan agensi penerbitan dari seluruh pelosok Malaysia telah berkumpul bagi menjayakan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun ini. Dengan penganjuran terbesar ini, ia dilihat sebagai satu langkah positif dalam memupuk semangat cintakan ilmu dan minat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Penyertaan telah dibuka kepada semua jenis lapisan syarikat dan agensi penerbitan sama ada besar atau kecil supaya tidak satu pun daripada kalangan mereka dianggap, dilupakan atau disisihkan. Dengan itu, terdapat berjuta karya penulisan yang disajikan oleh semua peserta pesta buku ini yang dapat menarik ramai penggemar dan pengunjung yang hadir. Inisiatif menyatukan hampir ke semua peserta pesta buku ini membuahkan hasil apabila mendapat perhatian dan respon yang baik daripada semua pihak, terutamanya masyarakat dunia. Diharapkan penganjuran pesta buku mega ini dapat diteruskan dan semua syarikat dan agensi penerbitan dapat berkumpul demi meneruskan satu usaha murni yang sangat berjaya ini. Keberkesanan Festival Belia Putrajaya 2014 dapat dilihat melalui respon pengunjung, lazimnya para belia yang tidak putus-putus menunjukkan sokongan terhadap usaha Kementerian Belia dan Sukan walaupun sudah masuk hari terakhir. Kejayaan diukur melalui penglibatan hebat daripada para belia yang hadir melibatkan diri walaupun terpaksa meredah kesesakan dan keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan pada hari tersebut. Kesesakan pengunjung-pengunjung terutamanya sekali pengunjung daripada golongan belia semasa festival ini berlangsung juga menjadi kayu asas dalam mengukur kejayaan festival ini. Usaha kerajaan dapat dilihat membuahkan hasil dalam mencukil bakat para belia melalui pelbagai aktiviti, pameran dan acara yang disediakan untuk pelibatan golongan belia. Festival Belia Putrajaya 2014 telah berjaya memberi inspirasi kepada para belia untuk merealisasikan impian mereka dalam perkara yang mereka minati. Sokongan daripada selebriti dan personaliti juga amat membantu dalam menarik pengunjung belia bagi menjayakan Festival Belia Putrajaya 2014. Melayu tradisional telah dijadikan tema dalam majlis tersebut bagi mengembalikan dan menanam kepribadian Melayu serta identiti kemelayuan dalam kalangan siswazah. Mengikut tema majlis, para pensyarah dan penerima-penerima anugerah tidak ketinggalan telah hadir dengan berpakaian Melayu tradisional. Pelbagai persembahan dan aktiviti menarik juga telah diadakan bersesuaian dengan tema Melayu tradisional yang diterapkan dalam majlis tersebut. Majlis Anugerah Dekan yang berlangsung di Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam diadakan bertujuan bagi meraikan kejayaan para pelajar daripada fakulti tersebut. Lebih daripada 100 pelajar-pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media yang terdiri daripada 8 khusus telah berjaya meraih Anugerah Dekan pada semester 2013-2014. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Prof. Dr. Azizul Halim Yahya bersama para pensyarah. Sebenarnya ini adalah satu program yang amat baik sekali dan saya percaya, saya melihat pengendalian malam itu amat baik sekali. Ya. Pendapat saya, Majlis Anugerah Dekan kali ini temanya amat sesuai sekali. Kerana tema Melayu tradisional ini boleh didapati, baju-baju ni didapati dengan senang supaya pensyarah-pensyarah yang datang pun tak ada masalah untuk berpakaian. Terima kasih. Untuk event kali ni awesome. I jadi Sultan Melaka, bukan penari bukan penari.
Sehubungan dengan kes kematian akibat penyalahgunaan dadah di sebuah konsert di Bukit Jalil tersebut, penganjur menjadi lebih berhati-hati dalam menganjurkan sesebuah konsert. Baru-baru ini juga konsert kumpulan wanita Korea Selatan 21 World Tour All or Nothing telah diadakan di Stadium Negara. Meskipun dalam konsert tertutup, unsur-unsur keselamatan masih diperketatkan dengan pengawasan di sekeliling dan di dalam stadium. Selain menekankan unsur keselamatan, penganjur juga lebih memfokuskan kepada misi untuk mengembalikan kembali peminat-peminat K-pop dalam industri muzik di tanah air. Walaupun terdapat kawalan dan sedikit halangan, peminat-peminat K-pop masih menunjukkan reaksi positif terhadap konsert tersebut. Harapannya dekat sini kita nak tarik balik crowd penonton K-pop yang dah lama yang tak ada kan. So K-pop kat Malaysia ni dah jatuh. So kita nak tarik balik dia punya penonton untuk support balik K-pop dekat Malaysia ya. Dengan sekarang ni tak ada apa, cuma cuaca sekarang hujan, tapi penonton tak berganjak untuk tengok tu Anyone punya konsert ya. Silang Paul menggesa para siswaza untuk terus berusaha melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan yang lengkap sebelum merebut peluang menceburi industri media. Ini kerana industri media semakin menjadi rebutan dan mendapat perhatian golongan belia untuk menjadikan bidang ini sebagai satu kerjaya. Bukan sekadar minat, ilmu serta bakat juga menjadi aspek yang penting untuk diambil kira bagi meletakkan seseorang itu sebaris dengan mereka yang berpengalaman dalam bidang media dalam usaha meningkatkan tahap kualiti industri media di Malaysia. Menurut Silang Paul dalam satu wawancara Communication and Media Industry Talk Series di UiTM Shah Alam, beliau berkongsi bahawa industri media di negara kita adalah kecil dan memerlukan lebih banyak pemikiran-pemikiran baru bagi mengembangkan industri ini. Bagi meningkatkan produktiviti, beliau juga menekankan aspek-aspek berkualiti perlu ada dalam diri seseorang individu seperti mempunyai komunikasi yang baik. Sehubungan itu, Silang Paul meminta mereka yang ingin menceburi bidang ini untuk mencorakkan masa depan mereka sendiri dengan bakat yang mereka ada, usaha yang berterusan, minat yang mendalam serta ilmu yang cukup untuk menghasilkan idea yang kreatif. Dalam majlis tersebut, Silang Paul telah hadir sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Radio Media Prima membuat perkongsian pengalaman beliau bekerja dalam bidang media serta ciri-ciri yang diperlukan dalam industri ini. Bidang komunikasi, terutamanya sekali dalam bidang penyiaran, semakin lama semakin mendapat tempat dan menjadi rebutan orang ramai untuk menjadikan bidang ini sebagai salah satu kerjaya mereka. Mereka perlu bersaing sesama mereka untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik bagi merebut peluang ini. Sekian saja bersama saya, Norizati Saifuddin untuk Buletin Kampus. Perkarangan Stadium Bola Sepak Ceras dan Taman Tasik Permaisuri dijadikan lokasi bagi lelaki gay berkumpul hampir setiap malam untuk mencari pasangan sejenis bagi melakukan aktiviti songsang. Golongan terbabit tanpa segan silu melakukan kegiatan tidak bermoral, antaranya bercium di tempat terbuka dan menjadikan kawasan semak berhampiran sebagai lokasi melempiaskan nafsu. Golongan gay ini semakin berani mengekspresi emosi dan hak mereka di khalayak umum. Menurut pendakwah bebas Ustaz Zarif Masduki, masalah yang kian menular ini dikhawatiri akan memudaratkan norma timur di negara kita. Pada pendapat saya, gejala yang mengamalkan hubungan luar tabi'i ini adalah semakin hari semakin membimbangkan di Malaysia dan ini seterusnya memberi satu yang negatiflah kepada rakyat Malaysia. Dan kami pihak berkuasa telah menjalankan pelbagai operasi dan khidmat masyarakat serta kaunseling, sesi kaunseling untuk mereka yang sudah yang telah terjebak dengan dengan gejala negatif ini seperti gay dan sebagainya. Dan saya juga berharap masyarakat di luar sana dapat bekerjasama dengan kami atau pihak berkuasa yang terlibat untuk menangani masalah-masalah gay di Malaysia ini yang semakin hari semakin membimbangkan.
Hal ini harus dipandang serius oleh pihak berwajib kerana tingkah laku dan juga perbuatan tersebut jelas terpesong daripada akidah Islam. Allah SWT sudah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga ayat 84, di mana kaum Nabi Lut pada zaman itu dilaknat kerana mengamalkan hubungan songsang iaitu luar tabi'i. Dan ini menunjukkan bahawa hubungan songsang ini adalah sememangnya dilarang oleh Allah SWT di sisi agama dan kepada umatnya. Sudah tentu umat Islam dan agama-agama lain juga dilarang untuk mengamalkan hubungan luar tabi'i ini. Lorong-lorong gelap sering menjadi tumpuan utama bagi golongan songsang ini. Mereka seringkali berjalan keluar pada waktu malam bagi melempiaskan nafsu mereka. Gejala yang semakin menular ini membimbangkan terutama dalam kalangan masyarakat Islam. Pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membendung masalah ini. Syahizul Azmi, Bulletin Campus. Rakyat Malaysia terus memberikan sokongan terhadap rakyat Palestin menerusi pelibatan dalam kempen kesedaran Malaysia Global March to Jerusalem 2014 buat kali ketiga yang berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Solidariti bersama Palestin telah dipilih sebagai tema kempen ini yang berlangsung pada 7 Jun yang lalu. Global March to Jerusalem kali ini juga telah melibatkan lebih daripada 50 buah negara. Turut terlibat bersama lebih daripada 300 bandar di dunia termasuk bandar-bandar raya utama seperti Istanbul, Kairo dan London bersatu menerusi kempen kesedaran ini. Tahun ini, program kempen kesedaran antarabangsa ini telah membabitkan penlibatan pelbagai NGO seperti Aqsa Sharif, Viva Palestina Malaysia, Pertubuhan Ikram Malaysia dan kelab-kelab motor utama di Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik telah dilakukan dalam program satu hari ini, antaranya hampir 300 buah motosikal daripada pelbagai kuasa telah melakukan konvoi. Persembahan daripada pelbagai artis tempatan, lelogan motosikal berkuasa tinggi serta tazkirah khas oleh pengerusi Aqsa Sharif. Antara selebriti tempatan yang turut serta menunjukkan sokongan adalah seperti Faizal Tahir, Afdal Shauki dan rakan artis yang lain. Faizal Tahir juga turut membantu melelong sebuah motosikal berkuasa tinggi dengan minimum RM50,000. Lebih 200 unit kedai berjenama tempatan dan antarabangsa, restoran dan kafe tersedia menanti pengunjung terminal tambang rendah terbesar di dunia itu. Menurut Pengurus Besar Kanan Bahagian Operasi Datuk Azmi Murad, KLIA 2 mampu menampung semua keperluan pengunjung dan penumpang yang menggunakan lapangan terbang tersebut. Selain itu, Menara Kawalan Trafik Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur diiktiraf oleh Guinness World Record sebagai menara kawalan tertinggi di dunia. Selepas kejayaan pembinaan Menara Berkembar Petronas KLCC sebagai bangunan berkembar tertinggi di dunia satu ketika dahulu, Malaysia kini boleh berbangga apabila mempunyai satu lagi mercu tanda iaitu Menara Kawalan Trafik Udara tertinggi di dunia KLIA 2 yang menggantikan LCCT pada 2 Mei lalu. KLIA 2 mampu beroperasi secara rasmi pada 2 Mei lalu sebelum menyaksikan penyertaan AirAsia pada Jumaat. Ia menampung kapasiti 45,000 penumpang sehari dan 45 juta penumpang setahun. KLIA 2 yang dibina dengan kos RM4 bilion berkeluasan 257,000 meter persegi. Ia turut dilengkapi dengan 600,000 tempat letak kenderaan. Dengan nutrisi susu, koko dan protomol untuk menyemarakkan kejaguhan juara masa hadapan. Milo, tenaga untuk melangkah jauh. Menurut perutusan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Khair bin Mohamad Yusof, guru memainkan peranan yang penting dalam menerapkan elemen kreatif dan inovatif dalam pengajaran mereka.
Sehubungan itu, guru perlu sentiasa berusaha untuk membudayakan elemen kreatif dan inovatif dalam setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bagi guru pendidikan khas pula, mereka sentiasa berdepan dengan cabaran rutin dalam mendidik golongan kurang upaya setiap hari. Bagi merealisasikan pemikiran kreatif dan inovasi, rintangan dalam menjayakan misi tersebut semakin berganda. Namun ianya tidak mematahkan semangat dan harapan untuk melihat pelajar-pelajar kurang upaya ini tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menjadi insan yang berjaya di masa hadapan. Cabaran yang harus ditempuhi oleh setiap guru-guru pendidikan khas dalam mencapai misi tersebut amat tinggi jasanya kepada masyarakat. Tidak terbalas jasa guru-guru pendidikan khas ini dalam membantu pelajar-pelajar kurang upaya menjalani kehidupan seperti insan yang lain. Semestinya budi tersebut harus dikenang dan dihargai oleh semua masyarakat yang mungkin tidak menyedari pengorbanan yang mereka telah lakukan. Cabaran bagi mengajar murid-murid pendidikan khas ini adalah cabaran besar kerana mereka mempunyai tahap intelektual yang berbeza dalam satu-satu kelas. Harapan kami agar murid dapat melakukan apa yang diajar, kemudian dapat aplikasikan apa yang mereka belajar dalam kehidupan mereka seharian hingga mereka dewasa. Kita tahu dengan semua guru-guru pendidikan khas, daripada sejak saya belajar lagi, harapan kami adalah untuk menormalisasikan kanak-kanak pendidikan khas sebaik mungkin, senormal mungkin kita panggil, supaya mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan normal seperti orang-orang biasa, seperti kanak-kanak yang lain. Bersempena dengan Hari Guru, sambutan Hari Guru telah diraikan besar-besaran di setiap sekolah di seluruh Malaysia. Hari Guru menjadi hari yang paling bermakna buat guru-guru kerana mereka dihiburkan oleh para pelajar sebagai tanda penghargaan kepada jasa mereka. Pelbagai acara juga yang dilakukan di setiap sekolah bagi meraihkan Hari Guru dengan begitu meriah. Biar ku menjadi lilin, memberikan cahaya. Saya cikgu. Cikgu tak? Sayang? Saya cikgu saya. Pada tanggal 16 Mei, sambutan Hari Guru pasti diraikan bagi menghargai jasa guru yang telah membuat pengorbanan yang terlalu banyak kepada para pelajar. Jadi pada tahun ini bertemakan dengan Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi menjadi tema sempena Hari Guru pada tahun 2014 di seluruh Malaysia. Sihat saya pada saya, Norizati Saifuddin untuk Buletin Campus. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan KPPK Loh Yim Peng berkata, perkara ini tidak boleh dilengahkan lagi memandangkan disiplin pelajar semakin meruncing sehingga tidak terkawal akibat pengaruh pelbagai unsur tidak sihat khususnya internet. Jenayah yang melibatkan remaja sekolah atau lebih dikenali sebagai juvana sering dikaitkan dengan isu kurangnya aktiviti sihat di sekolah menyebabkan para remaja ini mencari dan mendedahkan diri kepada aktiviti tidak sihat di luar. Loh Yim Peng yang juga merupakan Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX berkata, pelajar nakal merupakan perkara biasa tetapi apabila berlaku kejadian buli atau pergaduhan berkumpulan, ia merupakan kes serius. Sehubungan dengan itu, KPPK akan terus mendesak Kementerian Pelajaran untuk mengambil langkah drastik dengan melantik seorang guru sebagai Ketua Guru Disiplin yang diberi kuasa dan bertanggungjawab untuk mengambil tindakan khususnya terhadap pelajar samsing dan melanggar peraturan. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN berucap pada sidang media Majlis Pelancaran Suntikan HPV di Dewan Taminsari UiTM Melaka berkata,
Dalam pembentangan bajet 2012, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan sebanyak 50 juta ringgit dana akan diperuntukkan pada tahun 2014 sebagai inisiatif bagi program itu. Program ini berjaya mencatat sejarah di Malaysia apabila dinobatkan sebagai suntikan vaksinasi teramai yang pernah direkodkan apabila seramai 1,550 orang pelajar berjaya mendapat kesuntikan dalam masa sehari. Program ini ialah merupakan kerjasama antara LPPKN dengan UiTM Melaka dan bersama Kementerian Kesihatan yang bertemakan Say No to Cervical Cancer. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Zainuddin Ahmad berkata pihaknya telah pun memanggil pengerusi Persatuan Pemandu Teksi Bestari Kuala Lumpur Muhammad Ashraf Yassin dan beliau diberitahu Persatuan Teksi tidak akan mengadakan sebarang mogok atau bantahan. Bestari hanya ingin berunding dengan pihak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkenaan operasi bersama agensi penguatkuasaan pengangkutan yang dipanggil OP BBKLCC itu. OP BBKLCC bakal melibatkan operasi kerjasama di antara JPJ, SPAD, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan polis pada pemandu teksi yang disifatkan tidak bertanggungjawab. Isu mogok teksi juga telah mendapat perhatian orang ramai termasuk dibincang hangat di dalam laman media sosial Twitter. Kelancaran trafik yang dilaporkan dari Sungai Besi menuju ke arah selatan didapati perlahan dan mula sesak ekoran masing-masing menuju keluar dari pusat bandar. Walau bagaimanapun, pelbagai inisiatif dan langkah yang wajar telah diambil dalam memastikan kelancaran trafik setiap kali tiba musim persekolahan dan perayaan. Pengawalan trafik yang telus dan usaha penambahbaikan laluan telah dilakukan demi melicinkan perjalanan kenderaan. Malah demi memastikan kelancaran pergerakan kenderaan, usaha lain membina laluan kedua ataupun jalan bertingkat akan dilakukan di kawasan yang jelas mengalami kesesakan serius sepanjang masa. Tempias kedatangan warga asing jelas dirasai oleh peniaga tempatan ekoran kebanjiran warga asing yang aktif berniaga di sekitar Kuala Lumpur. Sebilangan besar mereka adalah dari Indonesia dan Bangladesh. Tinjauan menunjukkan kebanyakan pekerja asing berniaga di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman dan Masjid India yang merupakan tempat tumpuan masyarakat umum. Untuk pasar malam memanglah untuk warga rakyat tempatan. Tetapi untuk pembukaan kedai di bazar seperti di belakang adik ni, memang kebanyakan dia memang warga asing lah. Buat masa ni saya pun ada satu kedai sahaja di dalam, tetapi warga asing lebih daripada 80% yang berniaga sebenarnya. Rata-rata peniaga tempatan berasa kurang senang dan tidak berpuas hati dengan kedatangan warga asing yang semakin ramai sehingga menyebabkan kerugian kepada perniagaan dan menyekat sumber pendapatan mereka. Kalau kita backup habis tapak-tapak ni kita sewa dekat dia habis, memang kita tak akan membangun. Memang Melayu akan ke belakang macam orang kata. Orang kata Malaysia boleh. Memang Malaysia boleh. Bangsa asing yang boleh tapi bangsa Melayu yang tak boleh. Keindahan suasana hijau, sarjana mata memandang di tasik ini sememangnya menarik ramai pengunjung, sama ada untuk beriadah, berekreasi atau sebagainya. Segmen panorama hari ini menarik kita ke Taman Tasik Shah Alam. Sebagaimana yang diwawarkan sehingga diiktiraf sebagai Taman Tasik terbersih dan selamat oleh Perbadanan Taman dan Penghijauan Kawasan Malaysia (PTPKM), taman ini mempunyai kemudahan yang lengkap dan selamat untuk digunakan. Semua kemudahan telah disediakan seperti kemudahan berkayak, surau, restoran, pondok dan banyak lagi. Inisiatif pembaik pulihan dan penaik tarafan ini sememangnya berkesan selain untuk menjaga kawasan ini dan memupuk semangat hijau dalam kalangan masyarakat. Tinjauan mendapati pengunjung di sini menggunakan sepenuh dan sebaiknya segala kemudahan yang tersedia. Antara aktiviti yang sering dijalankan di sini termasuklah berjoging, bersia-sia, berkayak dan sebagainya. Kemudahan kat sini macam Kan macam boleh lah pasal tandas kan kalau kita nak paksa ke apa. Lain macam tempat makan ada juga. Untuk buat exercise semua, so memang senang lah kita.
kemudahan dan infrastruktur yang disediakan haruslah digunakan dengan betul dan sebaiknya supaya tidak merugikan mana-mana pihak. Syafril Basir melaporkan untuk Bulletin Campus. Penyokong KL Felda United FC merupakan antara penyokong yang harus dipuji. Sungguh pun kelab tersebut tewas dalam perlawanan akhir, semangat penyokong pasukan ini ternyata begitu hebat semasa perlawanan sedang berlangsung. Sungguh pun penyokong Pahang lebih ramai membanjiri Stadium Shah Alam, namun sorakan hebat daripada penyokong KL Felda United FC jelas lebih menggegarkan stadium. Sokongan yang tidak putus-putus daripada penyokong kelab ini membuktikan bahawa ternyata KL Felda United FC bukan calang-calang saingan. Ianya terbukti apabila gol pertama dalam perlawanan tersebut disumbatkan dahulu oleh KL Felda United FC pada separuh masa pertama. Namun nasib menyebelahi Pahang, Pahang berjaya mengejar kedudukan di separuh masa kedua dengan gol persamaan pada minit ke-80 dan gol kedua pada minit ke-89. Walaupun penyokong setia Pahang sudah menjangkakan piala tersebut akan dimiliki oleh Pahang, namun mereka juga mengakui ianya merupakan satu perlawanan yang sengit. Sokongan kelab penyokong KL Felda United FC terbukti begitu kuat walaupun terpaksa pulang dalam kekecewaan.